Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang semua penonton forum ini. Saya Tuan Abdul Muttalib bin Tuan Ismail selaku moderator anda pada kita ini. Akan bersama ahli panel bagi mengupas tali kita, iaitu membasmi orang tengah dalam sektor pertanian. Sebelum itu saya memperkenalkan ahli panel kita pada kita ini, iaitu Tuan Arif bin Abdul Wahab, Pengurusi Pengusaha Pembangunan Ekonomi Malaysia, Ketua Pengarah seperti SEO, International Microsoft Service Malaysia, serta Prinsipal Projek Management Sdn Bhd. Untuk maklumat semua, penonton ini, program ini dikaji oleh Ketua WAW. Untuk tidak mempermasalahan lagi, saya menjemput panel bagi mengupas kita pada perkara ini. Dipersilakan Tuan Arif. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Tuan Muttalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih diberi kesempatan dan ruang untuk bersama-sama Tuan Moderator dan juga peserta-peserta dalam virtual online dan sosial ini. Terima kasih dalam pasaran kita pada pagi ini itu hangat sekali memang tajuk ini sensitif, iaitu membasmi orang tengah dalam sektor pertanian. Jadi sebenarnya isu ini begitu lama dan dah lama dan banyak kementerian agensi cuba untuk memperbaiki, untuk berhalusi. Jadi apa yang kita fahamkan, kita cuba simpulkan sedikit tentang apa yang dimasukkan dalam tajuk hari ini, orang tengah. Jadi kadang-kadang orang tengah ni macam mana? Orang tengah, orang tepi, orang atas, orang bawah. Jadi orang tengah ni memainkan peranan yang penting sebenarnya. Jadi orang tengah ni dia kita boleh simpulkan titik keluaran, iaitu titik mula keluaran iaitu petani itu sendiri, hasil petani itu sendiri sehinggalah titik penggunaan. Okey, antara titik penggunaan adalah kita yang menggunakan sasaran, beras dan bahan dia. Jadi antara dua titik ni ada satu titik di tengah. Titik tengah. Dan titik tengah ni memiliki peranan yang amat penting di antara dua titik. Jadi dia boleh dikatakan sebagai awal kelas seperti macam kelas masa. Kelas masa kan dia macam dua kelas. Tengah-tengah dia kecil. Jadi kalau pasir jatuh dia jatuh sikit, walaupun besar saja. Itu dia dinamakan antara dua titik pengeluaran. Titik pengeluaran luas. Ramai orang yang mencuri sektor pertanian ataupun perikanan atau peternakan. Dan yang paling luas adalah titik penggunaan. Kita ada 30 juta lebih kurang juta penduduk di Malaysia. Ramai. Jadi antara pengguna 10 juta dan juga pengeluaran yang lebih kurang contohnya kalau kita katakan padi lah. Padi status padi 2016 lebih kurang hampir 200,000 orang petani contohnya. Maknanya penggunaan adalah melebihi daripada pengeluaran. Dan antara titik ini tengah-tengah adalah satu organisasi individu syarikat yang mengendali usia di antara dua pihak. Jadi kalau rakyatkan tajuk memang sama ada kita nak bila kita sebut basmi orang tengah ni, memang kita nak basmi betul. Ada kita nak cut off orang tengah ni. Tapi harus ingat dalam kehidupan kita ni ada baik dan buruk. Jadi orang tengah ni yang kita maksudkan untuk basmi kita tajuk ni adalah orang yang tidak baik. Yang ambil kesempatan. Ambil kesempatan, memanipulasikan pelanggan dan juga pengeluaran, dan juga mengambil sesuatu yang tidak betul dari segi agreement, dari segi harga. Di sini lah orang tengah ini memainkan peranan yang penting. Dan orang tengah ni kadang-kadang kita boleh kategorikan, kalau nak sedap rasa, kalau macam korporat, maksudnya persatuan, orang semua tengah, semua persatuan, okey, semua tengah boleh sensitif. Tapi orang tengah bagaimana yang kita nak basmi? Ini yang penting tajuk hari ini. Jangan salah faham dan jangan salah artikan. Bila kita basmi orang tengah, 100% kita basmi orang tengah. Jadi kalau tak ada orang tengah memegang peranan penting dalam sektor pertanian itu. Seperti pusat kumpulan ada, kumpulan hasil, agensi lain dan juga syarikat yang ada modal yang besar, ada capacity management. Jadi mereka berperanan untuk menguruskan di antara titik pengeluaran dan juga titik penggunaan. Itu management. Sebab tu apa dalam konten tajuk kita hari ini kita nak basmi orang
gunakan petani ini dan juga pengguna ini sebagai satu kelebihan dia untuk memanipulasi segala-galanya, terutama dari segi kontrak, dari segi harga. Jadi setengahnya bila petani yang tidak tahu apa itu fungsi orang tengah ni, jadi mudah orang tengah ini membuat sesuatu yang tidak baik. Lebih lagi petani ini tak ada knowledge. Yes, itu paling penting. Itulah yang kita akan bicarakan selepas ini dalam penyelesaian. Tapi yang ingin fahamkan dalam masa beberapa minit inilah titik tengah yang kita tidak suka. Orang tengah yang kita nak basmikan ini adalah orang yang tengah yang tidak baik dan negatif yang memanipulasikan petani. Orang petani yang petani sebab petani yang kecil ni yang macam tuan Mendeta cakap tak ada ilmu, kurang ilmu, tak ada informasi. Jadi improve idea data semua tak ada. Jadi bagaimana kita nak kasih di hujung hari kita boleh kasih. Tapi kena faham dalam konten ni kita tak ada memasmi 100% orang tengah semuanya. Jadi kita tahu orang tengah ni majoriti banyak yang kesempatan, 70% ada yang tidak baik. Kita tahu ada yang tidak baik. Tapi tengah yang tidak baik ada yang ada baik. Jadi bagaimana kita atasi kita akan cerita. Tapi kita faham basmi orang tengah yang kita nak bicarakan bersama moderator dan bersama tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian adalah orang tengah yang tidak baik. Itu yang kita nak yang akan digunakan. Okey. Baiklah untuk tajuk yang permulaan kita pada petani. Okey, moderator. Soalan yang pertama yang kita dapat yang akan kita utarakan pada panel tadi, bagaimana langkah yang terbaik untuk membasmi orang tengah dalam sektor pertanian? Ini mari kita menggalakkan lagi pertumbuhan sektor ekonomi tanpa melibatkan orang. Soalan macam question lah. Soalan sudah mana bagi saya kan? Sebab tadi saya buat terangkan maknanya sebab kita nak basmi orang tengah tu totally tak adalah. Cuma kita dalam kata kita basmi orang tengah yang tidak baik, tidak betul dan mengambil kesempatan. Ini yang kita nak. Kita tidak boleh basmi dan menghapuskan orang tengah betul saja. Dan cara dan kaedah itu sebenarnya macam tuan mereka tadi share sedikit. Yang pertama kena ada knowledge, ilmu tuan. Ilmu is penting. Ilmu adalah segala kunci-kunci segala perkara yang kita ingin lakukan dalam sektor pertanian. Kalau tak ada ilmu, maka kita akan sesat jauh. Dan dengan ilmu ini kita akan kuatkan dengan informasi. Informasi ini yang terdapat daripada jabatan-jabatan pertanian, Kementerian Pertanian, termasuk badan kecil, badan menteri, lembaga keluar badan. Ini merupakan yang penting. Termasuk contohnya harga-harga kita macam badan macam petani tak tahu harga. Ini menunjuk kepada farmer yang dah standardizekan harga. Jadi kalau kita tak tahu, maka kita akan mudah ditipu oleh orang yang tengah yang tak bertanggungjawab. Ini kesempatan. Tapi kalau petani itu sendiri ada ilmu, ada knowledge, ada informasi, bagaimana orang yang nak mengambil petani itu ingin mengambil petani itu susah. Itu ilmu paling penting. Kita dalam Ramadan ni kan, kita dalam nama saya kan, kita dalam segala kehidupan kita ilmu di nombor one lah. Dan ilmu ni amat penting. Kita tidak apa yang kita katakan, terutama dalam pertanian, ilmu yang penting. Ilmu ni akan berkalan kita pergi ke mana saja. Apa kita buat. Kena ada ilmu. Kadang-kadang ada orang tanya saya. Kadang-kadang kita ada ilmu. Tapi orang tengah ni yang jahat ni, yang jahat ni, yang nakal ni, lagi bijak. Maknanya ilmu dia atas dia. Mungkin dia pakai ilmu degree di atas, mungkin dia SM, dia ambil CJ, dia atas. Sebab kita ni kita kadang terbatas. Sekarang kita bukan lagi advance dari kita. Maknanya orang tengah yang nak membuat sesuatu perkara tidak baik ni, dia lagi advance. Maknanya dia bijak. Ada bijak. Kita tak jangka-jangka. Ada bijaknya. Tapi saya nasihatkan orang, kalau dia bijak, kita kena bijaksana. Kalau dia bijaksana, macam mana buat? Kita bijaksana sendiri. Jadi kita ni, kalau pada ilmu tak nak putus. Jadi kita biasa macam gerakan kita, saya bersama dengan kementerian bersama pusat bulan dia buat bersama Tuan Hairi, Tuan Yunus, Tuan Rashid, Pak Awi, sana ada bulan
pandai. Alhamdulillah. Yang pertama yang kita serapkan adalah ilmu pengetahuan. Daripada ilmu kita kolekkan data. Kita buat bisikan kita buat kita punya pemantauan pemerhatian kita sendiri. Supaya mungkin kita tak buat kerja jadi orang tengah. Tapi surah kita tahu apa pekerjaan yang mereka nak buat. Kita tahu punya apa sebenarnya pada itu perlu lah dengan CEO untuk bantu yang sekarang. Yes. Sebab banyak orang tengah ni kita cerita orang tengah yang jahat dan kita nak basmi orang tengah yang jahat. Kenapa? Kena betul kan? Sebab banyak kawan-kawan kita sebab pengalaman kita ada kawan-kawan kita untuk ada ladang, satu sekar, mereka banyak petani kita cari satu ekar. Kadang-kadang dimanipulasi oleh orang tengah. Ini kesian. Kadang-kadang harga kuah untuk timur, kita kasih untuk 70% katalah dari berapa kan, kemudian jadi naik harga. Naik harga dah below the cost. Jadi benda-benda itu akan membuat kerugian kepada dia. Bila kerugian, orang tengah dia pula, dia pakai, dia offer pinjaman. Tak pula pinjam dulu, nanti kita dapat untung, kita bayar balik. Itu boleh bantu, boleh selesaikan masalah. Kononnya nak selesaikan, sebenarnya tak manipulasi seperti scammer lah. Kononnya nak bantu, tak apa, itu contoh satu lagi. Permintaan besar lagi ni, besarkan. Wah, dia omongkan, besarkan lagi. Bila besarkan lagi, kita lebih besar. Mudahnya tanah pegadai. Dan berhutang lipat kali ganda. Ini orang tengah yang kita tak suka. Ini orang yang tengah bukan tak suka, yang kita benci. Macam mana kita nak basmi, kita tak boleh bunuh mereka. Tapi kita boleh membunuh mereka dengan ilmu kita. Dengan informasi kita. Sekarang kita menggunakan digitalisasi, media sosial, kita ada banyak, kita ada website daripada kementerian, ada jabatan, ada setiap agensi di bawah kementerian MAFI, Ministeri Agriculture Food Industry, dah ada platform apa rasakan ekonomi, apa wawasan kemakmuran bersama 2020. Jadi kita boleh ambil maklumat, informasi dari situ. Ada perancangan untuk membantu itu. Sebenarnya kementerian dah ada. Setiap tahun kementerian akan mengeluarkan satu arah tujuan objektif untuk mensasarkan supaya orang-orang tengah ni yang mengalami kesempatan ini sebenarnya dihapuskan. Sebab tu ada kadang-kadang orang cakap jihad untuk orang tengah ni. Kan? Bila kita sebut jihad tu maksudnya apa orang yang tak baik lah. Yang baik tu alhamdulillah kita kena bentuk. Kita kena jaga sebab dia akan membantu kita dari segi pemasaran. Orang tengah ni dia kontrol daripada orang ke penggunaan. Jadi pemasaran tu dia menguruskan. Kita tahu orang tengah pun ada kos sendiri lah. Macam logistik, bahan nak menjaga situ macam. Kita tahu benda-benda tu. Dia yang akan manage. Yes. Dia akan Yes. Sebab si petani ni dia akan kontribut akan tak ada. Jadi kita kesian kepada petani sebab banyak kadang-kadang kita mengalir air mata bila keluhan daripada petani bila dalam komersial dengan harga kan, bila petani kecil dulu, jadi kadang-kadang market tak ada, jadi itu punya platform orang tengah. Jadi seperti itu memang biasa. Itu memang biasalah. Tapi fikir sebab tu dekat isu ni tajuk hari ni adalah well sensitive. Mungkin di luar sana ada pengalaman, tak tahu apa yang saya tahu. Dan di luar sana mungkin anda, tuan-tuan dan perempuan ada pengalaman yang berlaku. Ditipu, dimanipulasikan, orang main harga, kan? Kita tak boleh berguna. Jadi kita terpaksa menggunakan orang tengah. Dan kita mengharapkan orang tengah yang kita memberi tanggungjawab dan kepercayaan ini adalah orang yang jujur, amanah, yang melakukan kerja-kerja yang bertanggungjawab supaya kita punya perniagaan dan hasil kita sampai ke pengguna dan kita punya cash flow kita, keuntungan kita dapat mengimbangi. Itu yang penting. Macam untuk kita untuk meneruskan hidup yang macam mana, keluarga macam mana, orang tengah untuk membantu dia. Jadi sebenarnya istilah dia jadi orang tengah yang tak ada. Dalam orang tengah tu dalam profesional ada, bukan nak kata segelintir, mana kebanyakan orang tengah ni isu besar kan. Jadi dah kata majoriti ke orang tengah yang tidak betul. Jadi kita harapkan orang tengah ni mengenai peranan yang penting lah. Mereka peranan yang penting menjaga organisasi, menjaga kebaikan dan kebajikan petani-petani kecil ni, supaya mereka dijaga. Dan kita mengharapkan kita sentiasa bulan Ramadan ni
doakan supaya orang tengah yang baik-baik ini teruskan agenda beliau untuk membantu Pakatan ini. Dan orang yang tidak baik tengah ini supaya Allah ubahkan mereka, bagi kesadaran mereka untuk kembali ke jalan yang betul. Itu kita. Jadi apa yang kita buat, kita dengan orang mudah berdoa, ada senjata kita. Kalau kita yang mampu kita buat. Bukan senang kita nak sebab bukan diri sendiri untuk membasmi orang tengah yang tidak baik. Itu pihak kerajaan agensi pun kita beberapa tahun lepas tak silap saya masa tu yang beri dalam Ministry of Agriculture dan beberapa kementerian bersepakat untuk membasmi orang tengah. Contoh, baru ni ada keluar tim masa saya beberapa mungkin anda tahu berkenaan dengan penimbang sawit. Maknanya dia petani hantar sawit untuk ditimbang, kemudian kualiti hantar hasil penimbangan. Tapi orang tengah ni sebelum dia hantar, dia ajar timbang. Lagi lepas dia punya cara Berapa puluh tahun ni dia ajar, berapa tunang dia boleh tak? Apa dia makan? Dia kecil lah. Yes. Besar. Sebab tu kementerian memerlukan kerjasama di antara kementerian lain. PDN, bersama dengan PDN, bersama dengan beberapa yang KPKT, dan beberapa lagi agensi untuk melibatkan supaya orang tengah yang tidak baik dan tetap bertanggungjawab ni mesti dihapuskan yang tidak baik. Itu yang kita risaukan. Jadi kita kena bantu kementerian, kita kena bantu kementerian untuk basmi. Kita tak boleh mengharapkan kementerian itu sendiri terus membasmi benda-benda itu semua. Jadi kita kena bermula pada diri kita sendiri. Jadi diri kita juga kena ada kesedaran, ada sisi. Maknanya aku boleh basmi. Macam mana cara nak basmi? Yang pertama macam Tuan juga ada syarikat pertama dengan ilmu kita. Dengan ilmu kita ni, dan kita sentiasa update informasi-informasi daripada jabatan daripada kementerian. Ini yang paling penting. Supaya orang tak mudah memanipulasi kita. Tentang harga, tentang input data-data, pasaran dan market, apa peranan semua ada sini. Jadi kalau semua berperanan begini, dan semua tadi ada knowledge, ada input, ada data informasi, insya-Allah ia meningkatkan pergerakan orang tengah yang tidak baik ini. Yes. Terima kasih kepada atas paparan yang tersebut yang terus menuju di bagi meredakan suasana ni. Apakah kita bagi ruang dahulu kepada pendidik ini untuk keluar untuk memberi spesifik penerangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana mendengar bicara petang kita pada hari ini. Saya secara salingan sama tuan-tuan, puan-puan sekalian, adik-adik, abang-abang sekalian, untuk berkongsi sedikit tentang SIM card prepaid harga serendah RM12.50, SMS, call dan internet coverage 4G. Daripada Tun Wow selaku penaja program pada hari ini. Apa kelebihan Tun Wow pada kita semua? Kenapa saya katakan kita semua? Kerana Tun Wow untuk semua. Sebab kita semua menggunakan SIM card dan menggunakan telefon. Boleh dikatakan setiap rumah ada telefon dan setiap orang ada mempunyai telefon. Jadi di sini saya ambil kesempatan untuk berkongsi kelebihan Tun Wow SIM card. SIM card prepaid harga serendah RM12.50, SMS, call dan internet, coverage 4G, top up DG. Boleh kekalkan nombor lama, blacklist boleh apply, tiada charge tersembunyi, tiada kontrak. Itu antara kelebihan Tun Wow. Dan 7 kelebihan, add-on kelebihan SIM card Tun Wow, plan yang sangat berbaloi, internet laju tanpa sekatan, baki data boleh di carry forward, boleh dibawa ke hadapan, akhirat kematian RM2,000, kumpul dan tebus poin voucher, cabutan bertuah setiap bulan, menjana pendapatan berterusan. Penekanan yang saya ingin nyatakan di sini ialah dengan
SIM card Tien-Wow anda boleh menjana pendapatan berterusan sebagai dealer Tien-Wow ataupun ejen Tien-Wow, ataupun anda sendiri boleh menjual SIM card Tien-Wow dan menjana pendapatan berterusan. Apa maksudnya berterusan? Nanti kita tengok apakah yang dikatakan berterusan. 89 GB plan yang paling hangat di pasaran pada masa ini. 89 GB data unlimited call hanya RM50 sebulan. Jika tidak cukup 89 GB data sebulan, kita boleh tingkatkan kepada 156 GB unlimited call RM120 sebulan. Itu sahaja plan masa kini yang termurah. Tiada speed cap. Maksudnya kita tengok kat sini, kelajuan tinggi tanpa sekatan. Kita tak ada 8 Mbps, kita tak ada 9 Mbps, kita tak ada sekatan pada kelajuan. Kelajuan sebenar diputung. Kita tengok di sini, kelajuan sebenar diputung 170 Mbps. Tuan-tuan boleh tengok sendiri di fast, your internet speed is 200 Mbps. Kan, area Kulim Kedah, rugilah geng sana yang tak tukar kepada SIM card Tien-Wow. Ini testimoni ataupun checking daripada orang-orang Kulim. Okay, orang-orang Kulim dah bertukar kepada Tien-Wow 200 Mbps. Okay, siapa kata speed cap? Siapa kata internet unlimited? Kita tengok bukti-bukti yang ada di sini. Kita tengok daripada Celcom, daripada Maxis Hotlink, daripada U-Mobile, kan dah dinyatakan unlimited. Kita tengok, kita ambil satu contoh, Hotlink unlimited, price RM45 30 hari, price RM35 30 hari. Kita tengok internet kota unlimited 6 Mbps, hanya RM45 30 hari. Tapi kenapa ada RM35 30 hari unlimited? Dinyatakan di situ ialah 3 Mbps dan 6 Mbps. Kalau katakanlah unlimited, kenapa harganya berbeza-beza? Kenapa tak satu harga untuk semua? Celcom pun serupa, U-Mobile pun serupa. Tepuk dada, tanya selera, fikir-fikirkan. Okey, di sini kita tengok siapa yang mengalami masalah ini. Line telefon tiba-tiba hilang, telco lama, cas sesuka hati. Pernah terjadi pada anda, internet slow, data tak cukup. Telco lama suka curi data kredit, menyimpan telco lama, bil mahal. Okay, jom kita tukar kepada SIM card Tien-Wow hari ini. Hari ini. Semoga bulan Ramadan pada tahun ini membawa rahmat pada semua. Jadi SIM card Tien-Wow adalah solution untuk anda semua siapa yang mengalami masalah ini. Seterusnya kita tengok apa lagi kelebihan SIM card Tien-Wow. Baki data boleh di carry forward, boleh dibawa ke hadapan. Kita tengok satu plan ni, high speed 24.84, kita highlight di situ. Dan pada bulan seterusnya dia menjadi 34.84, 10 GB dibawa ke hadapan. Sebelum dan selepas, tuan-tuan boleh tengok kelebihan tuan. Terima kasih kerana memberi perhatian. Okey. Kita tengok di sini bagaimana Tien-Wow boleh menjana pendapatan kepada kita semua, termasuklah diri saya, termasuklah diri tuan-tuan. 12 tahun ke atas dah boleh membuat income pasif. 2 bonus Tien-Wow, rekrutmen aktif dan top up pasif. Kita tengok anda di mana. Dia ada 2 package di sini. Kita tengok lead dengan biz. Lead dan juga business. Kita kekurangan masa, jadi kita singkatkan, saya tujukan kepada business, upgrade kepada business. Kita sebagai kita tujukan kepada business minded. Kita tengok satu, level yang pertama kita memperolehi 10% daripada nilai top up setiap orang. Level yang kedua kita dapat 3% dan level yang ketiga kita dapat 13%. Jadi setiap orang yang top up RM50, anda akan dapat RM2.50. Bayangkan yang top up itu 100 orang, berapa anda dapat? Bayangkan level yang kedua ada 100 orang juga top up, berapa yang anda akan dapat? Level 3, 100 orang juga top up, berapa yang anda akan dapat? Jadi dekat situ yang kita buat duit
berdasarkan business TuneWow. 10%, 3% dan 13%. Total up kita dapat 26%. Bukan berhenti setakat situ. Kita ada level yang seterusnya 1% up to 5%. Jadi kita tengok di sini business members anda di situ, kita basically 5. Maknanya kali 5 orang sahaja dapat bonus recruitment insentif 5 orang RM25. Katakanlah anda 5 orang top up RM50, anda dapat RM25. 25 orang top up RM50, anda dapat RM37. Top up RM50 untuk 125 orang, anda dapat 81250. Jadi total up anda dapat RM900 passive income. Sekiranya 900 ini dilaksanakan dalam masa 2 bulan, bulan ketiga anda dapat RM900, bulan keempat anda dapat RM900 dan seterusnya. Sekiranya anda berhenti untuk menjalankan bisnes TuneWow, anda tetap mendapat RM900. Jadi anda suka, laksanakan tanggungjawab anda sebagai dealer TuneWow. Kita nak tengok langkah seterusnya. Kalau darab sifir 100, anda akan dapat total up RM1,300. Jika perkara ini berjalan dalam masa 6 bulan, selepas 6 bulan pendapatan anda ialah RM1,300 sebulan. Passive income, bukan berhenti setakat itu saja. Sekiranya 100 orang yang anda taja tadi menjalankan bisnes yang sama, pendapatan anda bertambah dan bertambah. Itu satu peluang. Kenapa anda perlu buat TuneWow? Pertama, modal cuma RM10. Repeat sale yang tinggi. Setiap orang top up anda dapat. Bisnes ini mudah diduplikasikan. Kita umpama founder bisnes, cost overhead maintenance rendah. Semua kedai di Malaysia yang jual top up anda tak perlu jaga. Diorang jual sendiri, anda klien anda top up, anda dapat makan komisen. Usaha ini untuk diri dan masa depan keluarga. Ingat, untuk diri kita dan masa depan keluarga. Ini bukti-bukti transaction komisen daripada akaun TuneWow. Kita tengok satu remaja 14 tahun pendapatannya RM40,600 setahun. Kan? Kita tengok lagi kawan kita RM50,000. Kita tengok lagi pelajar UUM RM13,000 sebulan. Kita tengok lagi Encik Hazim arkitek pun buat RM97,183 setahun. Wanita pun ada, orang special OKU pun ada RM26,974 pendapatannya. Adakah anda mampu buat? Yes, anda mampu buat. Ini hero kita, income satu akaun tahun 2020. Saya tak nak sebut income dia berapa, RM487,000. Setengah juta dalam masa 1 tahun. Jadi peluang 011-7071-0203. Masa depan anda bermula hari ini. Call, WhatsApp, message 011-7071-0203. Type nak bisnes. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penaja. Nampak menarik plan dan package daripada TuneWow ini. Maknanya tanpa membuang masa lagi, kita kembali ke forum kita. Minta maaf, ada masa terlupa sikit ada punya ni. Okey, Tuan Arif, boleh cerita pengalaman Tuan Arif semasa dalam sektor pertanian ni memberikan nama-nama. Kalau dalam sektor pertanian tak banyak, tapi bolehlah dikongsikan. Tapi saya 2 tahun saya buat program bersama Pusat Pengajian Budaya. Kita buat adalah kerana transfer knowledge, technology, innovation, transfer dari mind thinking kita. Saya minta land order untuk transfer di satu bulan kami. Jadi apa prefer untuk saya transfer di satu bulan supaya kalau jadi jadi daripada mula dia tanam boleh pagilah pagi. Dia tanam sampai dia open. Sebab dia guna lain. Kalau di Malaysia ni kita tuai, ini bagus dia. Kalau dia guna dia open, boleh dia. Tapi dia lain tidak yang guna mesti. Jadi sebelum ni mereka tidak mengindahkan, tak tahu pasal
ini padi macam mana deliver over macam mana, kadar kita macam mana. Saya pun saya bawa dia ni bersama-sama check dia punya pH, tanah, dia punya air, kualiti padi dia sampai kita pergi ke oven dia. Jadi sebelum ni mereka tak pernah berubah benda tu, tak tahu. Saya pernah cakap dengan mereka, kita ni lahir dia dah ada endorse. Ada surat beranak. Umur berapa ni macam-macam lah, di mana hospital mana, negeri mana, apa semua banyak nama. Tapi dalam pertanyaan tak ada. Kalau di Malaysia, kalau di Malaysia, kalau pergi mana-mana petani, ada 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar, cuba kali ada data, masuk data kualiti tanah, kualiti macam mana, tanah mana macam mana, dia ada rekod. So, dia boleh bercakap je, tapi tak ada data. Data sebagai kontrak, macam kita boleh surat tanah. Jadi data ni adalah kita punya SOP, dia bukan kita. Dan data ni kita amat penting untuk bila kita berlaku sesuatu yang kita ukurannya waktu kita boleh teruskan. Jadi apa yang berlaku di Penang, over ni, dia ada syarikat yang over ni, dia orang tengah. Bila orang tengah ni, dia over. Kalau dia orang hantar balik, tak tahu lah, kita tahu dapat report, dia over, tinggal beras saja, tinggal petang, 2 tahun, 3 tahun. Itu je. Dia tak pernah tahu. Dia punya sheet berapa, dia punya ni apa, semua berapa tak betul. Kita involve sekali kau tahu. Kita sering tahu benda tu. Berapa kadar panasan yang diperlukan untuk beras ni. Dan berapa lama pula. Dan suhu dia. Jadi dia tahu kita boleh control dia value. Daripada sebelum ni dapat hutan, adalah hutan lebih tu. Kan? Jadi itu semua adalah berkaitan dengan cash flow. Itu berbeza. Jadi kadang-kadang orang tengah kita kan kita tak buat dia ada 9 level. Dia ada 9 level. Jadi apa tugas kita? Kita berbalik pada kita kena ada ilmu, kita kena tahu. Walaupun kita tak buat, kita tak buat over, kita tak buat masalah, kita tak buat ni. Kurang-kurangnya kita walaupun sedikit, kita kena ada ilmu. Tolong. Itu saya setuju. Jadi kalau kita ada ilmu, kita boleh perbaiki diri kita dan kita boleh memperbaiki orang tengah kita ni. Jadi orang tengah bila dia malu dengan kita, kita buat apa lagi ni? Kan? Ini simpan lakuan ni, dia tahu semua ni kan? Tak boleh nak cakap apa, nak cong ke, nak tipu ke, nak manipulasi ke, nak scammer. Memang very critical. Tapi kalau jadi itu kita kena ya lah. Sebab tu kita kena buat sepadu. Mana seluruh petani di dalam Malaysia kena ada ilmu. Sebab tu saya pernah cadangkan macam di Malaysia luar Kementerian Riset dan NCT program transfer knowledge, innovation, technology, mind thinking. Bukan produk, bukan mesin dia tak kena canggih, boleh, tapi kepala, otak, akal, fikiran kita ni kena canggih. Itu penting. Bila kita berfikiran yang cara canggih berteknologi inovasi, maka segala apa yang kita buat ada kaedah dan tertib dia semuanya tersusun sistematik dan sistematik, terutama untuk generasi yang datang. Sebab di realitinya tuan moderator di Malaysia kenapa orang tak minat sangat petani? Setengah orang saja minat petani. Orang yang minat petani ni dia tahu betapa penting petani dalam industri pertanian dan betapa pentingnya petani ini dalam satu perniagaan. Tapi kalau orang yang tak tahu, jangan katakan. Ingat petani ni macam zaman-zaman dulu. Macam kita kain pagi, makan kain pagi, kain petang, makan petang. Jadi tak ada untung sangat. Ada leceh kerja, campur leceh. Itu pemikiran kita. Cuma kita adakan executive program. Kita tengok, lihat, kita transfer teknologi di sistem thinking, rancangan projek dan cash flow dia, ROI, return of investment dia. Bagaimana sebenarnya pertanyaan dalam satu perniagaan yang menguntungkan, tak kira berlakunya darurat atau tidak, tetap berjalan. Sebab hari-hari kita kena makan. Orang beli sayur, beli bunga, beli buah-buah, orang lagi nak makan. Tak boleh stop
makanan, maka apa akan berlaku pada kita? Semua sengsara tak makan. Ini bermasalah. Jadi kita kena buka peluang, minda semua, terutama orang-orang belia yang tak tahu apa pertanyaan, kita ada rasa perniagaan, kita buka supaya mereka ni berdekatkan diri kita. Jadi bila orang belia ni import, mereka ni cerdik pandai menggunakan sistem ICT. Terima kasih juga sistem IoT. Jadi dengan adanya sistem digitalisasi dan teknologi, maka menukarkan orang tengah. Sebab idea-idea anak muda ni fresh dan mereka ada wawasan, dan apabila dia berlaku di idea-idea ni, mereka boleh mencadangkan untuk selalunya kalau kita dengar estate ni apa yang kita faham? Soal estate, syarikat besar adalah estate. Dan wadi, fabrika, macam sawit, ada estate. Tapi kita boleh, dengan idea inovasi ni, kita boleh buat mini estate. Dengan kelompok yang kecil, tapi bersistematik dan efisien. Ada kaitan kita buat kelompok kita dengan ada di kelompok ni, contoh koperasi, pertumbuhan, persatuan, dalam certain area kawasan yang berkaitan dengan komuniti di sebelah. Jadi mereka boleh menguruskan. Mungkin mereka boleh menguruskan dari segi pemasaran dulu. Dari segi penghasilan, dia akan mengurangkan orang tengah ni dulu. Dan orang yang tengah yang akan wujud adalah orang yang tengah yang bersistematik, yang berintegriti. Dan amanah dan tanggungjawab ini kita nak. Bukan individu kita. Jadi pengalaman kita boleh ada tiba selepas dimulai, alhamdulillah tugas dia ni alhamdulillah kita ada buat MOU bersama Duta Brunei, bersama dengan Kementerian Pertanian dan Pertanian, kita juga berbeza. Alhamdulillah mereka delegasi pusat pengelolaan datang ke Malaysia untuk MOU negeri bersama Duta Brunei. Kita appreciate, hargai apa kita buat. Dan kita nak benda ni dalam Malaysia dulu. Tidak dalam Malaysia dulu. Ini yang paling penting. Itu kata menarik dan satu tanya ni macam mana cara untuk menggalakkan lebih banyak ketika Itu soalan yang sangat betul. kita nak menggerakkan Soalan ini saya sangat sebab kita dalam kelompok tu membangunkan bangunan beliau lah. InsyaAllah soalan ini punca juga sebab golongan dia ada golongan generasi masa depan. Dia akan membentuk kita punya ekonomi, sosial ekonomi kita. Jadi yang penting. Jadi bagaimana soalannya kita nak menarik mereka untuk involve konsep pertanian ini. Kerana bila mereka nak involve dalam kepada otak mereka, mereka fikir tengah, harga, kos, lepas tu susah, macam-macam. Benda-benda yang banyak negatif. Bila banyak negatif, mereka lebih elok duduk hilang. Hilang pendapat kita juga sekarang. Sebab kita jangan tanamkan mindset kita benda yang negatif. Benda negatif adalah satu masalah bagi kita. Dan bagi saya masalah itu adalah satu cabaran saya untuk cari dalam saya. kita nak teruskan. Yes, kita kena berani. Memang orang cakap high risk, benda yang risiko yang tinggi. Betul, high risk yang tinggi. Tapi kita jangan cari betul. Basic pada ilmu yang kita cari tadi. Kita boleh adanya program dekatkan belia. Belia sekarang tak bersukan korban, tak bersukan ke, tak kira lah hoki ke, badminton ke, bola sepak ke, memerlukan kos. Memerlukan kos yang tinggi. Macam mana kita nak mengimbangi daripada sukan dan juga pertanian sektor. Jadikan sektor tadi sebagai income. Kita boleh juga sebagai multi-purpose. Kita create auto
auto system. Mentor, mentee, mentor, mentee, mentor. That is auto system. Bukan sistem dalam komputer kita auto. Dalam manusia tidak auto system. Jadi kita akan berpuasa cukup besar. Kita boleh buat kita boleh cuaca, kan? Tour ke daerah untuk program melibatkan beberapa kementerian dengan hal itu juga sama. Kan? Berkongsikan ilmu dan informasi yang ada supaya mereka faham tentang betapa keberuntungannya sekretariat ini kepada orang belia ini. Dan jangan bila kita bicarakan tentang teknologi kita dah dulu teknologi yang akan datang, tapi hasil kekurangan itu. Yang paling utama adalah bila belia nak buat, pertama kena ada peningkatan hasil kerana keuntungan yang besar dan menurunkan kos dari segi gerak kerja kita ni. Dan juga mesti menggunakan satu SOP supaya tersusun. Contoh macam KFC ke McDonald, walaupun bukan kerja tapi masakan dia sama. Sama lagi. Sebab SOP dia sama. Kita hari ni orang masuk kebun, esok kebun lain tangan lain. Sebab macam saya kata tadi, tak ada data, tak ada surat beranak. Kita tak ada database kita. Ini database is very important for us. Ini yang paling penting. Bila bagaimana kita menceritakan tentang betapa hebatnya pertanian, maka golongan belia ni akan rasa macam ada kesedaran. Bila ada kesedaran, itulah mereka ni akan mula-mula akan cuba-cuba. Dengan cuba-cuba dia mereka akan terjerumus dalam sektor pertanian. Itu yang penting juga pada orang itu juga. Kalau dia susah juga pada dia kalau dia tak ambil. Banyak golongan belia, okay? Banyak golongan belia itu dari universiti kita tahu, daripada lepas SCM kita tahu. Tapi ada golongan belia yang jadi dalam rekod kata yang tersasar. Satu golongan belia yang tak lanjut ke pelajaran. Ada kejutan. Kemana mereka lalu mereka selain? Apa yang kita buat selain? Kita ada data kita ni. Dong pergi melempak aku, pergi dunia aku tu, kita tahu. Allah Alam. Mana kita nak bawa mereka ni? Sebab mereka nak sama belajar, mereka tak mampu. Mungkin tak mampu dari segi pemikiran orang tak minat ataupun tak ada duit, kos yang tinggi ke apa semua, ataupun banyak tanggungjawab ke macam-macam. Tapi itu bukan penghalang bagi kita. Nak tak nak kita kena bantu mereka. Nak bantu mereka, kita kena bersama. Bersama dengan tumbuhan, persatuan, NGO, koperasi dan kementerian ada jabatan kita bersatu hati. Bersatu padu. Untuk mengeleng, untuk bersama-sama untuk kita menarik supaya mereka ini minat. Kita branding. Pasal yang golongan belia ni. Ini belia negara kita ni sangat ramai. Lebih berlepas pada majoriti lah pada semua di kalangan daerah kita. Okey, itu Arif. Untuk itu, boleh tak sedikit cerita bentuk program dalam sektor ni dapat membuka petani dan sedikit lah. Sebab tu kita kata sektor pertanian ini untuk negara. Yang pertama, apa yang saya pernah menyelesaikan ketika itu Datuk Seri Datuk Sudasa, ini alhamdulillah banyak pada beliau Datuk Seri sebagai KSU Mafi untuk merasakan cabaran dan kepada pengarik besar dan sabar dan terus menangkan kuasa. Itu saya bilang, memang kita kuasa cabaran yang besar bukan senang. Sebab dalam pertanian ini memang membutuhkan tapi membutuhkan kesedaran. Sebab bila kita macam saya cakap tadi, kita pengenalan. Dia bermula pada titik pengenalan pertanian itu sendiri. Dalam pertanian itu, insyaAllah kita percaya yang Allah beri kepada kita ni, kalau kita pertanian ni, tanah, air, cuaca. Tiga unsur kita kena kaji sikit tanah ni sesuai macam mikro, tanah kita apa ke, leveling kita, calibration macam mana, dan maksudnya air taste dia macam mana, ada ke bawa daripada benda-benda yang tidak sama kita dalam sumber air itu bawa kepada tanah kita ke, atau cuaca sesuai ke mana tanaman apa tu. Jadi tiga tanah, air dan iklim ni, dan cuaca Allah dah beri kita tunjuk asas kepada kita. Dan kita kena uruskan yang betul. Macam mana kita urus kita dengan teknologi kita ni. Dengan ada golongan belia bersepakat dengan golongan orang lama dan petani, mungkin kita
padi sama benar dengan non, ada barat laut, ada barat, dan juga penggunaan dari segi produk mikro bioteknologi, mikro bioteknologi untuk didevelopkan balik struktur tanah itu. Dan sebab tanah-tanah kita ini dah banyak dimakan oleh kita itu masuk air-air. Jadi benda-benda ni bukan kita buat pertanian ni kita tahu menguntungkan dia macam bisa benda. Sebenarnya dalam pertanian ni kita hari-hari belajar. Sampai kadang-kadang kita bercakap dengan pokok ni. Kita tahu dia. Bukan kita cakap dia keluar mulut, tak ada. Tindak balas itu. Kita beritahu, oh dia ni, dia tak cukup ni, tak cukup kerja, ni. Kita lihat lah benda ni. Tengok dia mana kan. Sebab itu basic thing. Balik pada awal yang kita kalau kita adalah ilmu. Balik pada basic balik. Dan gunakan ilmu itu, ambilkan informasi, kita belajar pengalaman, teknologi, pertama teknologi dari segi mindset kita, mind kita, nanti kita berfikir. Dan jika kita ada sawah-sawah pertanian lain, kita kena bersatu hati. Kalau kita ada contohnya saya berbekal produk baik-baik yang berbekal, kita kena bersatu hati. Orang semua kena bersatu hati. Bersatu hati. Oh ni kuat. Kita bersatu hati, macam saya cakap, kalau kita mampu, kita tak mampu nak join, tak nak buat macam estate, kita buat mini estate. Mini estate cukup. Buat dari kelelahan kita, persatuan, operasi kita sendiri ke. Buat secara kecilan. Mungkin akan besar untuk stagger masa-masa. Masa kita ada sistematik. Ini akan mampuskan orang tengah datang menjawab. Ini berdekatkan golongan biru. Wah, menguntungkan. Bagus. Oh, jaminan. Bila ada pertanian, kita ada kontrak kami. Maksudnya kita secure dari segi pasaran kita. Alhamdulillah. Dah untuk lebih. 20% untuk open pada open market. Tak apa. Kalau rugi pun kita cover lah 20% kontrak kami ada. Kalau 20% ni bonus. Bukan 20 lebih. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi, pemikiran kita tu. Itu maksud. Jadi kalau kau belia ni, amat penting dalam kita. Kita pelapis kita juga segerakan. Apa yang kepada mereka untuk masa akan datang. Sebab agenda yang kita bawa bersama Tuhan dan juga syarikat yang saya bawa melakukan bersama dengan syarikat itu. Saya ni kecil dia, tak besar pun. Saya pelajari dengan nasihat orang lain, insyaAllah. Saya pun dengan nasihat orang lain. Sebab kita selalu berkongsi. Saya idea kadang-kadang ada yang tak betul dari saya. Sebab saya tak ambil. Saya dengar. Jadi saya akan perbaiki. Itu menjadi satu jemaah, satu pasukan, satu organisasi. Kita membicarakan, kita saling berinteraksi untuk memberi yang terbaik. Itu penting. Jadi agenda kita adalah mempertingkatkan ekonomi rakyat. Keseluruh itu barulah mempertahankan ekonomi negara. Baik kat sana dulu. Bagi rakyat dulu. Dan rakyat ini kita fokus saja. Kita fokuskan kepada golongan-golongan belia. Yang ini yang kita nak sampaikan sebenarnya. Dan kita banyak golongan belia yang berminat. Kadang-kadang minat datang tapi memberikan positif. Sebab itu saya kata, bila kita ada ilmu, kita ada informasi, kita bila Kementerian Pertanian memberi platform kepada bank pertanian, agrobank. Kita ada agro muda di bawah Mafi. Macam saya dekat satu buat rumah untuk bagi bantuan dalam bentuk rincan untuk develop pertanian. Boleh apply grant dan boleh buat pengembangan dana Jabatan Pertanian. Mana kemudahan ada? Ada saluran yang Ada. sedia. Daripada yes, kementerian dah sediakan semua platform. Dan kita jangan tunggu kementerian nak datang kat kita. Who you are? Kita ni siapa? Orang besar ke? Sampai kementerian nak pergi menghadap kita, nak pergi bantuan. Kita kena pergi, kita kena mohon. Kalau hari ni tak dapat, dalam puasa. Terus terang, ini pengalaman saya. 4, 5 tahun, 6 tahun tak dapat pun tak pernah puasa. Saya menyokong dan mendukung dasar kerajaan dalam Kementerian Pertanian. Itu. Kita kena bantu, saling bantu. InsyaAllah. Jadi, platform yang ada Kementerian, Dewan Mafi, Jabatan Pertanian, kita ada lembaga turun ladang, pada BPN, pada BPT, pada koperasi, pada
buat, semua ni perempuan yang penting. Kalau ada benda yang tak betul, kita kena lakukan. Kita maklumkan. Terus. Sebab tak ada orang penting dan baik begitu. Tak apa. Walau hari ini kita tak mampu memperjuangkan kita punya keadilan, insya-Allah kita jangan putus asa. Kita cuba saja. Cuba. Jangan putus asa. Walaupun bertahun pun. InsyaAllah, setiap penyakit ada ubatnya. Dan setiap soalan ada jawapannya. Dan setiap jawapan ada penyelesaiannya. Jawapan yang lebar itu punya jawapan knowledge pada petani serta sekarang pada golongan kuliah kuliah untuk menentukan kepada dari pertanian. Okey, pada kumpul semua sekali boleh cari simpulkan kita tadi. Simpulan dia conclusion. Saya dah simpul. Tapi tak rasa simpul saya dah hebat pada yang orang lain. InsyaAllah simpul pendekatan yang pendek. Okey. Daripada mula kita sampai sehingga yang kita nak akhiri lagi forum kita ini, pokoknya orang tengah memang tidak boleh disingkirkan. Memang tidak boleh disingkirkan. Dalam bincang ini. Tetapi khidmat mereka boleh kita diminimumkan. Dengan apa? Dengan melalui organisasi. Kita buat operasi ke, pertumbuhan ke, atau mati sistematik. Okey. Dan petani yang berdedikasi ke hadapan. Sebab itu kita develop petani-petani berdedikasi. Melalui satu platform yang ada organisasi yang efisien sistematik. Dia boleh, tugas tengah ni, maknanya kita ada ilmu, kita ada skill, maka kita boleh berbasmi orang tengah yang tidak sepatutnya menedikasikan, tidak bertanggungjawab. Dan kita doakan orang tengah macam ni, semua kembali ke dalam dunia. Supaya mereka berubahkan kesedaran. Ini dibenarkan. Jadi, apapun yang paling penting adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam kita melakukan dan melaksanakan kerja kita. Dan informasi data itu adalah penting. Kalau kami lihat apa penting bagi kita sebagai pemangkin untuk memberi impak untuk merangsangkan ekonomi di masa depan. Supaya jangan risau. Pertanian adalah satu ekonomi yang mampan. Maksudnya sistem negara mana ini urusan. Dan ini awak buat betul, insyaAllah akan sepanjang awak menjadi apa-apa pun teruskan usaha dan perangilah orang tengah yang tak berhasil. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada penerbit. Ada banyak informasi yang dapat yang disampaikan kepada Tuan Arif berkaitan dengan membasmi yang menggunakan pengalaman Tuan Arif ini memberikan hal pula serta Tuan Arif pergi ke tempat negara Brunei cara membuat inovasi untuk cara orang cara sebutkan di luar. Sebenarnya sekarang pada dunia dia jangan melakukan memilih kerja ataupun kerja benar saya tulis ilmu sertifikat ini memang betul ini setiap hari kita makan kita tak makan kemudian kita teruskan maknanya sebenarnya kita makan asasi lah jadi panjang tempoh yang hari dah kupas sedikit bila saya fikir ketika saya lah betul sektor tadi memang luas dia punya jauh sebab negara luar ni ini masih kontrol sistem di pertanian dan dia cuba ubah olah sampai tahap dan lebih model canggih menghasilkan benda yang kata susah step by step dan boleh shortcut dia tu yang hasil itu kita kaji ini hasil terdapat dengan hasil yang lebih lumayan
Terus semakin lebih kurang setahun 50 bilion kepala makanan. Jadi ini juga Import dan dalam negara 70 bilion. Hasil data. Dulu 40 bilion sekarang 20 bilion. Setahun. Jadi untuk petani putih terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Rifki sudi jadi panel pada sekolah ini. Harap penonton yang juga yang berpuas hati lah dengan jawapan yang saya panel pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat salah dan silap itu kepada saya. Yang baik adalah Allah yang kepada diri saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penanya kita semua dan sudi mengaji begini hari ini. Terima kasih juga kepada trainer Tuan Arif kita ni kerana membuat proses di berpas bulan memberi komitmen yang cukup yang komited. Kita terima kasih kepada penonton yang mengikuti sesi ini secara live di Zoom dan saya sudahi program pada kali ini dengan ucapan ceria dalam berbicara ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.